Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang insya-Allahnya penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu majlis untuk memperingati keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membentangkan sedikit daripada peristiwa atau perjalanan hidup Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya dan rombongan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JMTI yang sudi menjemput kami datang bersama dengan hadirin hadirat yang ada di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan daripada dosa insya-Allah. Kerana sebuah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika antara sahabat bertemu dengan ikhlas, pertemuan itu dibina dasar taqwa dan penuh dengan keikhlasan, niscaya pertemuan itu mengugurkan semua dosa, mudah-mudahan. Sebelum daripada kita membentangkan sedikit daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka dibaca di sini sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata tentang diri Nabi, tentang kedudukan Nabi, dan apa yang dia kata itu satu dusta yang disengajakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap sedia tempat duduk dia dalam neraka Allah Taala. Dasar daripada hadis ini, pihak saya sendiri agak-agak kadang terkecil hati juga, kadang-kadang terasa suatu kesalahan yang amat ketara. Sebahagian besar daripada pendakwah, penceramah, ahli forum dan sebagainya menceritakan secara tidak merujuk, sebahagian, bukan kesemua, tidak merujuk kepada fakta yang sebenar, sehingga terjadi pendustaan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana sini diadakan majlis sambutan Maulidur Rasul, terkadang-kadang setengah pihak menunjuk pandai, tunjuk dia cekap daripada sahabat yang lain atau orang yang lain, nampak macam ada satu perlombaan untuk menentukan siapa jago siapa tidak. Sedangkan apa yang kita bincang, apa yang kita dedahkan adalah perjalanan hidup baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa apa yang dusta tentang Nabi, dusta perkataan Nabi, dusta pengakuan Nabi, dusta perbuatan atau sirah Nabi, maka bersedia untuk duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Sebuah hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadhiban 'alayya laisa ka kadhibin 'ala ahad." Nabi kata, sesungguhnya dusta kepada aku tidak sama dengan dusta kepada orang lain. Dusta kepada Nabi lebih teruk, lebih dahsyat. Faman kadzaba 'alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim juga. Hadis pertama tadi nombor hadis 1861, hadis yang kedua 1862. Dalam hadis ini Nabi kata, kalau siapa yang dusta, ingat dusta terhadap Nabi adalah lebih dahsyat dari segi dosanya, dari segi akibat dalam kuburnya, di padang mahsyarnya, dan amat dahsyat siksaan yang Allah Ta'ala sedia dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam mendedahkan peristiwa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka saya sediakan beberapa maklumat dan fakta untuk sama-sama kita kongsi, melihat betapa hebatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang diberikan kepada saya iaitu pria terhebat. Rasulullah seorang lelaki, pria, seorang lelaki, bukan buah pria. Pria juga tu buah pria, seorang lelaki yang terhebat, bukan hebat, bahkan terhebat. Baik, sebelum daripada kita menghuraikan sedikit biodata Nabi ini, pertama sekali pengetahuan kita mengadakan majlis Maulidur Rasul ini baik ke tidak, maksiat ataupun tidak. Setengah pihak mengatakan bahawasanya bid'ah yang sesat. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah buat birthday dia, sahabat tak pernah buat birthday Nabi, bahkan tabi'in, tabi'in, kurun pertama, kurun kedua, satu kurun 100 tahun, 100 tahun pertama tak buat Maulidur Rasul, 100 tahun kedua tak buat, 100 tahun ketiga tak buat, 100 tahun keempat berapa ratus dah? 400 ya. Bak kira tak reti macam mana, tak buat. Masuk kepada kurun kelima baru ada. Maka tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, orang yang pertama yang mengadakan Maulidur Rasul ini namanya kena hafal. Namanya kena hafal. Sultan Muzaffar Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Tabaktakin. Masya Allah, boleh bagi hadiah ke siapa hafal nama ni. Ulang semula. Sultan Muzaffar Abu Sa'id Kukburi bin Zainuddin Ali bin Tabaktakin, Gubernur Irbil. Irbil terletak di Iraq. Beliau wafat pada tahun 630 Hijrah. Wafat, meninggal dunia pada tahun 630 Hijrah. Siapa sultan kepada Muzaffar Abu Sa'id Kukburi? Dia berada di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nama besar, hebat, sampai ke sekarang tak ada orang yang serupa dia. Beraninya dapat membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang ini bagaimana kedudukan Baitul Maqdis? Tak ada orang yang serupa macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang yang hafal Quran, seorang yang alim, yang wara', seorang yang banyak amalan, zuhud, berani, wara' dan sebagainya. Macam-macam kelebihan dia. Yang kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, asalnya orang biasa, masuk perang, berani, tampil ke depan, dan banyak jasa, diangkat sebagai gubernur perang, jeneral dalam pasukan di bawah pemerintahan Sultan Nuruddin Zinki. Siapakah Sultan Nuruddin Zinki? Sultan Nuruddin Zinki yang dapat mimpi Nabi SAW bermimpi, Nabi SAW masuk dalam mimpi Sultan Nuruddin Zinki. Artinya Nuruddin Zinki bermimpi jumpa Nabi. Nabi kata, wahai
Nuruddin, selamatkan jenazah aku, kerana dua orang ini sedang duk tebuk-tebuk dalam tanah untuk nak curi jenazah aku. Cerita ni cukup-cukup terkenal. Maka Nabi menggambarkan muka orang tu yang kata dua orang duk korek kubur Nabi ni daripada arah bawah, korek nak sampai dah, dekat nak sampai dah kepada makam Nabi, tebuk ke bawah. Maka apabila Sultan Nuruddin Zinki dia bangun daripada tidur dia arahkan pasukan dia pergi ke Madinah, daripada Damsyik ke Madinah. Akhir cerita selamat, kubur Nabi diletakkan beberapa penghadang besi dan sampai sekarang ni selamat. Kita buat contoh sedikit cerita siapakah Sultan Nuruddin Zinki sehingga Nabi amanahkan dia jaga makam Nabi. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di bawah pemerintahan Sultan Nuruddin Zinki, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ustaz dapat melawat dua makam yang hebat itu. Makam Sultan Nuruddin Zinki ustaz dah pergi lawat. Makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ustaz pun pergi dah tengok makam dia, masya-Allah, tenang, makam orang baik. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi orang yang hebat yang Allah Ta'ala anugerah pelbagai karamah dan sebagainya, bersama dengan ulama-ulama yang berada pada zaman tersebut, semua tidak menafi, semua tidak membantah, membangkang apa yang dibuat oleh Sultan Muzaffar, mengadakan majlis Maulidur Rasul. Beberapa ulama-ulama yang terkenal, Imam Subki, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar, menyokong perbuatan iaitu mengadakan majlis Maulidur Rasul ini. Tak ada siapa pada zaman itu. Maka ulama-ulama mengatakan bid'ah hasanah. Baik, cerita yang berkaitan dengan Sultan Muzaffar, dia buat satu majlis yang cukup besar. Kos belanjanya 300,000 dinar. 300,000 dinar. Kalau dengan duit Malaysia ni, cuba kali tengok. 1 dinar menyamai 800 ringgit. 1 dinar 300,000 kali 800. Cuba tengok, 300,000 kali 800. Kamu hebat-hebat dah. Pandai-pandai pun ada kat sini, yang sedang pun ada, yang tak apa pun ada. Tapi kita cabar yang pandai-pandai. 300,000 kali 800 kan? Berapa juta? 24 juta. Apa yang dia buat? Sultan Muzaffar setiap kali diadakan majlis Maulidur Rasul ini, belanja dia 300,000 dinar. 5,000 ekor kambing panggang, 10,000 ekor ayam. Tak tahu masak apa, tak tahulah masak kurma ke apa ke. 100,000 cawan, 300,000 talam. Atas talam tu dengan coklat, dengan kek, dengan apa-apalah gula-gula manisan. Dia buat lagi rumah-rumah tumpangan, menginap secara percuma ke siapa yang jauh-jauh. Dia buat majlis berhari-hari, undang ulama-ulama hebat pada zaman itu menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pula kalau siapa mai ke majlis itu, dibaginya duit. Ada duit poket lagi awak balik. Duduk ke situ dah percuma dah. Makan, minum, nak beli apa, tak beli dah. Semua percuma. Dapat duit balik pula. Claim pula duit tambang mai. Boleh. Nak balik pula bagi duit. Tiap-tiap tahun dia buat macam tu. Siapa dia? Sultan Muzaffar Abu Sa'id Kukburi. Baik. Maka ringkasnya, amalan Maulidur Rasul ini adalah dibenarkan. Cumanya caranya, jangan ada perarakan bercampur lelaki perempuan, tak boleh. Kemudian belarak dengan tak semayang, tak boleh kan? Tadi dah bercampur dah lelaki perempuan pun semua. Lepas tu pula ada pula yang buat perarakan sampai tak semayang, tak boleh, haram. Kemudian
Panggil bak kenuri, lepas tu tak ada pula ceramah-ceramah apa, tak boleh. Kenapa? Panggil bak kenuri saja dia lebih kurang macam Abu Lahab buat. Abu Lahab, pak saudara Nabi, dia bak kenuri ya, tu balik main makan, lepas tu lagi kita kutuk pula. Maka tak boleh buat macam tu. Maka apa yang kita lakukan dan apa setengah orang lakukan, insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kesedaran mengingati Nabi Muhammad, perjuangan dia, akhlak dia,